Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asma Aminah Najib Abdul Rahim, nombor matrik 054154 dari Pembentang kumpulan nombor 9. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Nafisah binti Azmi, nombor matrik 054341. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Afika binti Ayas, nombor matrik 054355. Hadis Tasi' tajuk Al-Akhdhu bil Yasir wa Tarkul Ta'sir. Maksudnya, mudah dan tidak menyusahkan. An Abi Hurairah Abdul Rahman bin Sahrin anhu qala Sami'tu Rasulullah yaqulu ma nahaitukum anhu fajtanibu wa ma amratukum bihi fa'tu minhu ma istata'tum fa inna ma ahlakal ladzina min qablikum katharatu masailihim wahtalafuhum ala anbiya'ihim. Rawahu Bukhari wa Muslim. Daripada Abu Hurairah Abdul Rahman bin Sahrin radhiyallahu berkata, aku mendengar Rasulullah bersabda, sesuatu yang aku larang kamu melakukannya, maka hendaklah kamu menjauhinya, dan apa yang aku perintahkan kepada kamu, maka hendaklah kamu melakukannya sekadar kemampuan. Sesungguhnya telah binasalah kaum sebelum kamu lantaran banyak bertanya dan mereka menyalahi para nabi. Baik, kita tengok pada slide ahamiyatuhu, iaitu kepentingan hadis. Kepentingan hadis ni, para ulama menyebut bahawa hadis ni sangat penting dan jelas padanya banyak faedah daripada hadis ni, sehingga mereka menjadikan hadis ini sewajarnya untuk dihafal dan dibahaskan. Okey, dalam kitab Syarah Muslim, Imam Nawawi telah menyatakan ketika membincangkan tentang hadis ini, dia kata, hadza min qawaidul Islam al-muhimmah wa min jawami'ul kalam allati a'tiha sallallahu wa yadkhulu fihi la yahsi min al-ahkam. Iaitu maksudnya ini asas Islam yang penting, dan di antara kalimah yang ringkas dan punyai banyak makna yang luas, dan di antara jawami'ul kalam, iaitu kalimah yang ringkas dan banyak makna yang meluas yang Allah beri kepada Nabi SAW. Hadis ini ada hukum yang tidak terhitung banyaknya. Okay, dan Ibnu Hajar Haytami berkata dalam kitab Syarahul lil Arba'in, وهو حديث عظيم من قواعد الدين وأركان الإسلام فينبغي حفظه والاعتناء به. Maksudnya, ia hadis yang besar yang mengandungi kaedah-kaedah agama dan rukun-rukun Islam. Maka wajar hadis ini dihafal dan diberi perhatian. Selain daripada dua ulama ni, iaitu Imam Nawawi dan Ibnu Hajar Haytami, ramai lagi ulama lain yang buat perbahasan dan penjelasan tentang hadis ni. Okey, sebab berwurud, sebab dilafazkan hadis ni. Okey, kita tengok hadis tu. Kenapa Rasulullah SAW sebutkan hadis ini? Dapat dilihat dalam riwayat Muslim dalam kitab Sahih daripada Abu Hurairah anhu berkata, Rasulullah SAW telah berkhutbah, Ayyuhan nas qad faradallahu alaikum al-hajju fahajju. Faqala rijal akala am ya Rasulullah fasakata hatta qalaha thalathan. Qala Rasulullah law qultu na'am law jabat wa lamma istata'tum. Summa qala zuruni ma taraktukum fa inna ma halaka min kana qablakum bikasrah sa'alahum wa ikhtilafahum ala anbiya'uhum fa idza amratukum bi syai'in fa'atu minhum ma istata'tum wa idza nahitukum an syai'in fad'uhu. Maksud khutbah Nabi, wahai manusia, sungguhnya Allah telah memfardukan ke atas kamu haji, maka hendaklah kamu mengerjakannya. Lantas orang lelaki mencelah, apakah pada setiap tahun, wahai Rasulullah? Baginda diam sehingga lelaki tersebut mengulanginya sebanyak 3 kali. Lalu Rasulullah SAW menjawab, kalau aku mengatakan ia, nescaya wajiblah ia dan kamu sekali
tak mampu lakukannya. Kemudian baginda bersabda lagi, biarkanlah aku dengan apa yang aku tinggalkan kepada kamu. Sesungguhnya telah binasa kaum yang terdahulu daripada kamu disebabkan mereka banyak bertanya dan menyalahi para nabi mereka. Apabila aku memerintahkan kamu dan dengan sesuatu, maka lakukan ia sekadar kemampuan kamu. Dan apabila aku melarang kamu daripada melakukan sesuatu, maka tinggalkanlah ia. Wa wuru an sa'ala huwa Aqra' bin Habas anhu. Disebut lelaki yang bertanya itu ialah Aqra' bin Habas anhu. Faqad rawa Ibnu Majah fi sananihi an Ibnu Abbas anhuma. Innal Aqra' bin Habas ala Nabi SAW faqala ya Rasulullah al-hajju fi kulli sanah aw marrah wahidah. Qala bal marrah wahidah. Faman istata' fatatawwi. Maksudnya, Ibnu Majah telah menceritakan dalam kitab sunannya daripada Ibnu Abbas anhu, sungguhnya Al-Aqra' bin Habas telah bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, adakah haji itu pada setiap tahun atau sekali sahaja? Nabi menjawab, bahkan sekali sahaja. Siapa yang berkemampuan, itu adalah sukarela. Okey, tengok pada slide lughatul hadis, iaitu masuk perkataan-perkataan. Okey, pertama, nahi tukum anhu. Aku melarang kamu daripada melakukannya. Keterangannya, talabat minkum al-kaf an fi'luhu, iaitu aku meminta supaya kamu tidak melakukannya. Yang kedua, fa'ijtanibu, maka hendaklah kamu menjauhi. Keterangannya, ija'aluhu fi janib ayu atrakuhu, iaitu ia letakkan ke tepi ataupun tinggalkan ia. Yang ketiga, amratukum bihi, aku perintahkan kepada kamu. Maksudnya, talibat minkum an taf'alu, iaitu aku meminta supaya kamu lakukannya. Yang keempat, ma istata'tum, sekadar kemampuan. Keterangannya, ma qadartum alaihi wa tuyassiru lakum fi'luhu duna kabir musyaqqah, sekadar mana yang termampu kamu lakukan dan dimudahkan kepada kamu untuk melakukannya tanpa menghadapi banyak kesusahan. Kemudian ahlaka, iaitu telah binasa. Sara sababul halak, maksudnya menjadi sebab kepada kemusnahan. Iza aujaba uqubah fid dunya wal akhirah, ini disebabkan mereka, yakni kaum yang terdahulu, telah diwajibkan ke atas mereka hukuman di dunia dan di akhirat. Kemudian kathirah mas'aluhum, iaitu banyak bertanya. Keterangannya as'alatuhumul kathirah, mereka banyak kemukakan soalan yang tidak penting dalam perkara yang tidak penting. Yang terakhir, ikhtilafahum ala anbiya'uhum, iaitu mereka menyalahi para nabi. Keterangannya asiyanahum lahum, iaitu mereka telah menderhakai para nabi, ragu-ragu dalam berita yang dibawa dan berdebat terhadap syariat yang dibawa kepada mereka. Kita tengok slide seterusnya, fiqhul hadis, iaitu kandungan hadis. Okey, kandungan yang pertama, manahitukum anhu fa'ijtanibu, iaitu sesuatu yang aku larang kamu melakukannya, adalah kamu menjauhinya. Laqad wurud nahi fi kitabullah ta'ala wa sunnatur rasulullah lima'an adad. Kalimah larangan dalam Al-Quran dan hadis Nabi bawa beberapa makna. Larangan dalam hadis ini bawa salah satu daripada dua makna. Kedua-dua makna ini dia menjadi asas kepada penggunaan lafaz an-nahyu di kalangan para ulama. Dua makna itu ialah haram dan juga makruh. Nahi tahrim dan nahi karahah. Okey, nahi tahrim. Hunaka tasrifat nahallahu azza wa jalla anha ala lisan Nabi SAW wa qamatul adalah ala an hadha nahi tahrim
ayyu yahrumu 'alal mukallaf fa'ala man nahi anhu wa inna fa'luhu awaqib 'alaihi al-'uqubah al-mutaratabah syar'an fid dunya wal akhirah. Maksudnya, terdapat beberapa bentuk tindakan yang dilarang Allah Ta'ala melalui lidah Rasulullah SAW, dan terdapat dalil yang menunjukkan bahawa larangan itu bawa makna haram. Maknanya, orang mukallaf haram untuk buat perkara yang dilarang oleh Allah Ta'ala. Andai mereka buat juga, maka mereka akan dihukum dengan hukuman yang telah ditentukan syarak di dunia dan juga di akhirat. Okay, dan yang kedua, nahi karahah. Dia juga dinamakan nahi tanzih, iaitu larangan tanzih. Okay. Wadzalika an syara' nahi an tasrifat, walakin qamat al-adalah ala an hadha an-nahi lil karahah wa laysa lit tahrim, ay la yuharrim ala mukallaf fa'ala ma nahi anhu wa in fa'aluhu la ya'aqib alayh. Okey, Allah larang daripada buat beberapa tindakan, tetapi terdapat dalil yang menunjukkan larangan itu bawa maksud makruh, bukan haram. Ianya tak haram, iaitu ianya tak haram buat ke atas mukallaf perkara yang dilarang itu. Kalau dia buat, ianya tak akan dihukum. Seperti contohnya, larangan makan bawang besar ataupun bawang putih kepada siapa yang nak solat Jumaat ataupun jemaah. Ianya kalau dia makan, dia tak dapat dosa dan dia tak hukum. Tapi kalau ditinggalkan, dia dapat pahala. Fiqhu hadis asani, ad-darurat tubihu al-mahzurat. Maksud dia, darurat mengharuskan perkara yang haram. Alimna al-maniha annahu niha tahrim yujibu al-kafa anhu jumilatu wahidah. Walakin al-mukallaf qad yaqa'a fi zurufi tattarihu ila fa'ala al-muharrim wa tilja'atu ila ityani al-mahzur wa in huwa imtina' an dhalika ulqa bi nafsihi ila at-tahlikah. Kita telah mengetahui bahawa semua larangan haram wajib ditinggalkan semua sekali. Tapi kadang-kadang mukallaf menghadapi suasana yang memaksanya untuk melakukan perkara yang diharamkan dan dilarang. Sekiranya dia tidak melakukan perkara tersebut, ia akan menghadapi kebinasaan. Wa man amsilati dhalika ibahati akala al-maitahu liman faqad at-ta'am walam yukdiru ala ghairiha wajawazu kashifa al-amrad litadwi amama at-tabib wa adamu qata'a yada min alja'tuhu al-hajati wal fakri ila as-sarakah wa nahwa dhalika. Di antara contoh darurat yang mengharuskan perkara yang haram ialah harus memakan bangkai kepada sesiapa yang kehabisan makanan dan tidak mampu mendapatkan sesuatu selain bangkai itu. Harus membuka aurat untuk tujuan rawatan di hadapan doktor dan tidak memotong tangan orang yang terpaksa mencuri kerana kemiskinan dan sebagainya. As-salis, altizamul amar, aqsamu al-amar waltizamu al-ma'murat. Maksudnya, pembahagian al-amar dan beriltizam dengannya. Laqad warada al-amar fi kitabillahi ta'ala wa sunnah nabiyyah sallallahu alaihi wasallam lima'ani iddah wa qad ittafaqa yu'tadi bihim minal ulama' ala an al-asli fil amru wat talbu wa innahu yatanawalu ahada muayyini asasiyina huma al-ijabu wan nadbu. Maksudnya, lafaz al-amar yakni perintah atau suruhan yang terdapat dalam
Al-Quran dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi banyak makna. Ulama bersepakat mengatakan bahawa asal makna al-amal ialah minta supaya dibuat, dan ia mengandungi salah satu daripada dua makna asasi, iaitu wajib dan sunat. Perintah di sini membawa dua maksud, iaitu wajib dan sunat. Berikut adalah penjelasannya. Wahid, al-amru al-ijabi amrullah ta'ala ala lisani nabiyyi sallallahu alaihi wasallam al-muslimin an yakumu bitasrifati wa qamati al-idallati ala amruhu bidzalika lil ijabi. Maksudnya ialah yang pertama, perintah wajib. Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan muslimin menerusi nabinya sallallahu alaihi wasallam agar melakukan beberapa perbuatan, dan terdapat dalil yang menunjukkan bahawa perintah itu adalah wajib. Sekiranya dia meninggalkan perbuatan itu, dia dikenakan hukuman seperti mana sekiranya dia melaksanakan, maka dia diberi ganjaran. Perbuatan yang dituntut seperti ini dia dinamakan wajib. Waman amsilati dzalika al-amru bis-salah waz-zakah wal-hajju was-siyamu wal-amr bil-ma'ruf wan-nahi 'anil munkar wal-amr bil-wafa'i bil-uqudi wa ada asy-syahadati liman tamliha. Maksudnya ialah, di antara contohnya ialah perintah supaya mendirikan sembahyang, mengeluarkan zakat, mengerjakan haji dan berpuasa, menyuruh yang makruf dan mencegah yang mungkar, melaksanakan perjanjian, menunaikan penyaksian, yakni menjadi saksi bagi sesiapa yang menyaksikan sesuatu dan sebagainya. Sanian, amru an-nadbu wa dhalika anna Allah Ta'ala amru al-muslim ala lisani Nabiy sallallahu alaihi wasallam bitasrifati kathirati wa qamati al-idallati ala an hadha al-amru lin-nadbu. Maksudnya ialah perintah sunat. Allah telah memerintahkan muslim melalui lisan nabinya agar melakukan berbagai perbuatan, dan terdapat dalil yang menjelaskan bahawa perintah itu adalah sunat, iaitu mukallaf tidak wajib melakukan apa yang diminta melalui perintah tersebut. Perbuatan yang dituntut dan diperintah seperti ini dinamakan sebagai sunat. Okay, kalau sunat ni maksudnya dia buat, dia akan mendapat pahala. Kalau jika dia tinggal, dia tidak akan mendapat dosa dan tidak mendapat apa-apa. Wa man amsilati dzalika al-amru bis-sunani rawatibu ma'a as-salawati al-khamis wal amru bil azan wal amru fi bitawasi'ah fi wan nafaqi'ah ala al-ahli wal iyal. Maksudnya ialah, di antara contoh sunat ni ialah melakukan sembahyang sunat rawatib pada setiap sembahyang 5 waktu, suruhan melakukan azan, suruhan supaya memberi nafkah yang lebih kepada isteri dan anak-anak dan sebagainya. Jadi kandungan hadis yang keempat adalah al-musyaqqatu tajallabu taysir minal ma'lumi an syara'allahu azza wa jalla yuhdafu ila tahqiqi sa'adah al-mutallaqatu lil insan fi kulli min dunyahu wa akhiratuhu. Telah diketahui umum bahawa syariat Allah bertujuan memberi kebahagiaan yang sebenarnya kepada manusia, sama ada di dunia maupun di akhirat. Walidzalika jaa bitaysiri 'alal ibadi wa rafa'al haraju 'anhum. Qala ta'ala. Oleh kerana itu ia datang dengan membawa kemudahan kepada para hamba dan membuang semua kesulitan daripada mereka. Allah berfirman, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Surah Al-Baqarah ayat 18, yang bermaksud Allah menghendaki kamu beroleh kemudahan dan dia tidak menghendaki kamu menanggung kesukaran. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, inna hadha ad-din yusrun yasiru wa la tu'assiru. Akhrajahu al-Bukhari. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya agama Islam mudah, permudahkanlah, jangan kamu menyusahkannya. Diriwayatkan oleh Bukhari.
ومن الثابت شرعا أن الله تعالى أباح الفطر في رمضان للمسافر والمريض كما أباح قصر الصلاة وجمعها للمسافر وأباح اليتيم عند فقد الماء أو ضرر استعماله وغير ذلك من الأحكام التي يسميها العلماء رخصا. Di antara perkara yang jelas dalam syariat ialah Allah telah mengharuskan berbuka puasa pada bulan Ramadan untuk orang yang bermusafir dan orang yang sakit. Begitu juga Allah mengharuskan sembahyang qasar dan jamak bagi para musafir. Tayamum ketika ketiadaan air atau jika menggunakan air ia akan mendatangkan kemudaratan, dan lain-lain hukum yang dinamakan oleh para ulama adalah sebagai rukhsah. Bahagian seterusnya iaitu hududu al-musyaqqah allati tastad'i taysir, kadar kesusahan yang boleh membawa kepada kemudahan. Qad yaltabisul amri ala ba'dil mukallifina ahyanan, kadang-kadang perkara ini menimbulkan kesamaran kepada para mukallaf. Fayazunnuna an adna musyaqqatu wa asri qad ta'fihim minal wajibi wa tabrur lahum tarkuhum, sehingga mereka menyangka bahawa kesusahan dan kesukaran yang sedikit telah dapat memaafkan mereka daripada melakukan yang wajib dan menjadi alasan untuk meninggalkannya. Warabima ta'ziru bidzalika likatsiri minal mutahawinina fid din, boleh jadi kebanyakan mereka yang bermudah-mudah dalam soal agama. Wattakhadhu dzari'atul litahallul min syari'illahi azza wa jalla, dan mereka cuba berdalih dengannya dan menjadikan alasan ini sebagai jalan untuk membebaskan diri daripada terikat dengan syariat Allah. Walidzalika najidul fuqaha qad bayyanu lana anwa'il musyaqqah, oleh kerana itu kita dapati para fuqaha telah menjelaskan kepada kita bentuk-bentuk kesusahan. Wada'u dhabitatu lin-naw'il ladzi yu'khadhu bi'ainil i'tibari wa yakunu sababan litaysiri wat takhfifi, dan meletakkan garis panduan yang mesti diambil kira dan menjadi sebab untuk mengambil kemudahan dan keringanan. Fahunaka naw'i minal musyaqqah malazima litaklifi asy-syar'iyyah, terdapat bentuk kesusahan yang melazimi taklif syarak. Taklif syarak di sini membawa maksud taklifan yang telah ditetapkan ataupun yang telah diwajibkan oleh syarak. Contohnya solat, puasa, haji dan zakat. La tanfaku anhu fi halin min ahwaliha li'annahu min tabi'ati taklif. Kesukaran ini tidak dapat dipisahkan daripadanya dalam apa jua keadaan kerana ia adalah tabiat taklif itu sendiri. Famathalu hadha an-naw'i min al-musyaqqah la atharu lahu fi isqatil wajibati aw takhfifiha. Kesusahan seumpama ini tidak boleh dijadikan alasan untuk menggugurkan kewajipan atau meringankannya. Okey, jadi oleh itu tidak harus bagi seseorang berbuka puasa pada bulan Ramadan lantaran dia berasa amat lapar. Seperti mana juga tak harus bagi seseorang yang mampu mengeluarkan belanja untuk menunaikan haji dan sihat tubuh badannya untuk tidak menunaikan fardu haji atas kerana kesukaran dia bermusafir dan berjauhan dari ahli keluarga dan tanah air. Dan tidak harus juga bagi seseorang meninggalkan amar ma'ruf dan nahi mungkar kerana takutkan kesiksaan dan penolakan. Begitulah seterusnya bagi kewajipan yang lain. Ini disebabkan kesusahan tersebut adalah perkara biasa dan bukan kesusahan yang besar, serta ia hampir tidak boleh berpisah daripada bebanan hidup kita. Sekiranya kesusahan-kesusahan seperti ini menimbulkan kesan, sudah tentu takkan ada takkan ada taklif dan tidak terbinanya syariat. Dengan itu akan hilanglah maslahat para hamba dalam kehidupan dunia dan di akhirat. Kandungan hadis yang kelima adalah al-maisuru la yasqutu bil ma'suri, yang mudah tidak akan gugur dengan sebab yang payah. Ataupun maksudnya kat sini tuntutan yang mudah ataupun tuntutan yang susah semuanya mesti ditunaikan semampunya dan tidak boleh diambil mudah. Hadhihi qa'idati fiqhiyyatu aydan
istanbitaha al-fuqaha'i min hadzal hadis. Ini juga adalah kaedah yang telah dikeluarkan oleh para fuqaha daripada hadis ini. Qala as-Sayyuti fil ashbah wan nazair. Qala Ibnu Sabki wa hiya min ashharil qawaidil mustanbitati min qawlihi sallallahu alaihi wasallam. As-Sayyuti telah berkata dalam kitabnya Al-Ashbahu wan Nazairi. Ibnu As-Subki telah berkata, ia adalah di antara kaedah paling masyhur yang telah dikeluarkan daripada sabda baginda sallallahu alaihi wasallam, "Idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum." Apabila aku memerintahkan kepada kamu semua, maka hendaklah kamu melakukannya sekadar termampu. Kamalul imtithali wa husnul iktidai. Inna kulla ma jaa fi syar'illahi azza wa jalla min nahyi tahrimi aw karahati wa'mur ijaba aw nadbun. Kepatuhan yang sempurna dan ikatan yang baik. Sesungguhnya semua perkara yang terdapat dalam syariat yang merangkumi larangan haram atau makruh serta suruhan wajib atau sunnat, alal makna alladhi 'allamatuhu wa sabaqa bayanuhu bi istithna'atihi wa qawaiduhu wa dhawabituhum, fahuwa fi maqduril mukallafi wa dhamana taqatuhum li'annahu taklifu thabitu bisyar'i. Berdasarkan kepada penjelasan yang lepas beserta pengecualian dan kaedah-kaedah serta garis panduannya adalah berada dalam lingkungan batas berdasarkan kepada penjelasan yang lepas, kemampuan dan keupayaan mukallaf untuk melakukannya kerana ia merupakan taklif yang jelas daripada syarak. Wallahu subhanahu wa ta'ala lam yukallafu ibadihi illa bima yastata'u. Qala ta'ala, Allah sekali-kali tidak memerintahkan para hambanya melakukan sesuatu melainkan sekadar keupayaannya. Okey, fiqhul hadis, poin yang ke-6, kandungan hadis yang ke-6, iaitu at-tashdid fi istinab manahiyat wa istisal juzuril fasad, iaitu bersungguh-sungguh dalam menjauhi larangan dan menghapuskan punca kerosakan. Okey, yas'a syari'allahu azza wa jalla daiman lil hayalulah duna wuqu'u syara' أو بزور فساد ولذا نجد الاهتمام بأمر منهيات ربما كان أبلغ من الاهتمام بالمأمورات ولا يعني ذلك تساهل بالمأمورات وإنما التشديد في اجتناب المنهيات عامة والمحرمات على وجه الخصوص. Okey, maksud dia syariat Allah sentiasa berusaha menghalang daripada berlakunya keburukan atau tumbuhnya bibit-bibit kerosakan. Oleh kerana itu, kita dapati perhatian syarak terhadap larangan kadang-kadang lebih diberi penekanan berbanding dengan perhatian yang diberikan kepada suruhan. Itu bukan bermakna bermudah-mudah dengan suruhan, tetapi dia merupakan kesungguhan dalam menjauhkan perkara yang dilarang secara haram dan secara umum, iaitu haram dan makruh, dan khususnya perkara yang diharamkan. Okey, poin nombor 2 saya ambil pada surat 64 atas sekali tu. Man an asalul ibadah istinab ma haramallahu azza wa jalla wa tariqun najah mujahadatun nafsi wal hawa wa hamlaha ala tarkum manahiyat, iaitu asas ibadat ialah menjauhkan diri dari segala yang diharamkan oleh Allah Ta'ala, dan jalan kejayaan hanya dengan mujahadah melawan hawa nafsu dan mendorongnya supaya meninggalkan perkara yang haram. Okey, dan poin yang nombor 3 pada perenggan kedua terakhir, iaitu wahakadha yatakarrar li dunia an tarkul maksiyat ula min fi'lut ta'at. Itu demikianlah jelas kepada kita bahawa meninggalkan maksiat adalah lebih utama daripada melakukan ketaatan. Sabi' dar'u al-mafasidu muqaddamun ala halbi al-masalih.
ala jalbi al-masalih. Maksud dia ialah menolak kerosakan yang didahulukan daripada mendapat maslahat. Maslahat ni maksud dia kebaikan. Hadhihi al-qa'idah fuqahiyyah amahu wada'ha al-fuqaha istinbatan mimma takriru lidaihim min tashdidu asy-syari'u fi amari al-manhiyah. Maksudnya, ini adalah satu kaedah fiqh umum yang telah diletakkan oleh para fuqaha berdasarkan istinbat daripada apa yang sememangnya jelas di sisi mereka mengenai kesungguhan syarak dalam memberikan penekanan yang lebih dalam perkara-perkara yang dilarang. Wa min tatbiqati hadhihi al-qa'idah fi al-furu' mani'a bi'u al-anibu liman ilmu annahu sayaksiruhu khomran walau i'tahu samanan a'la min ghairiha. Maksud dia, sebagai contoh praktikal bagi kaedah ini ialah larangan menjual anggur kepada sesiapa yang diketahui akan menggunakan palahan anggur tersebut untuk dijadikan sebagai arak, sekalipun pembeli tersebut membelinya dengan harga yang mahal.